Bertemu kita kembali dalam rancangan majalah kita. Pada hari ini, kita akan membincang dan mengupas tentang topik-topik ekstremis dan keganasan. Rungkai sebuah topik iaitu Islamfobia. Islamfobia adalah satu fenomena ataupun satu situasi yang berlaku di seluruh dunia, bahkan di Malaysia sendiri. Mengapakah perkara ini terjadi? Mengapakah ini berlaku? Siapakah yang harus dipersalahkan? Berdasarkan kenyataan-kenyataan asing, Islamfobia terjadi apabila pegangan agama Islam yang terlalu ekstremis sehingga kan mendapat tomahan ataupun mendapat kritikan daripada bangsa-bangsa lain mengatakan agama Islam ialah sebuah agama yang ekstremis. Adakah ini benar? Adakah ini tepat? Jadi, mari kita lihat. Islamfobia merupakan rasa fobia atau kebimbangan terhadap agama Islam dan penganutnya. Dalam sejarah Islam, Islamfobia ini telah bermula sejak agama Islam telah disebarkan secara terbuka oleh Nabi. Ia bermula dari setiap ajaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW berkaitan dengan Islam. Kecaman pertama yang dilakukan menunjukkan Islamfobia oleh bapa saudara baginda sendiri iaitu Abu Lahab. Sebelum kita pergi lebih jauh, kita perlulah mengetahui terlebih dahulu apakah yang dimaksudkan dengan Islamfobia. Dari segi perkataan, Islam berasal daripada bahasa Arab yang membawa erti sejahtera, aman, harmoni. Jika kita lihat kombinasi Islam dan fobia ini, ianya tidak mungkin akan bersatu. Kerana Islam adalah sebuah agama yang mengajar kita kepada harmoni, ketenangan, kedamaian dan panduan hidup yang lengkap. Secara keseluruhannya, Islamfobia merupakan satu bentuk neolism yang merujuk diskriminasi atau prejudis terhadap orang Islam dan agama Islam itu sendiri. Ia juga merujuk kepada ketakutan yang berlebihan kepada Islam dan juga digunakan untuk menunjukkan sikap berat sebelah dan prasangka terhadap orang Islam. Islamfobia ini diperkenalkan pada tahun 1996. Seterusnya, ia terbahagi kepada 7 komponen utama iaitu: yang pertama, Islam dilihat sebagai blok monolitik, statik dan tidak berkembang. Yang kedua, Islam dilihat sebagai terpisah dengan orang lain. Ia tiada nilai persamaan dengan budaya-budaya luar. Yang ketiga, Islam dilihat sebagai lemah berbanding negara-negara barat. Yang keempat, Islam dilihat sebagai ganas, agresif, mengancam, menyokong keganasan dan terlibat dengan pertembungan peradaban. Yang kelima, kritikan Muslim terhadap barat ditolak mentah-mentah. Yang keenam, pemusuhan terhadap Islam digunakan bagi menghalalkan amalan diskriminasi terhadap Muslim. Dan yang terakhir, pemusuhan anti-Muslim dilihat sebagai biasa dan normal. Faktor-faktor kemunculan Islamfobia ini, bagaimanakah ia berlaku? Bagaimanakah ia muncul? Bagaimanakah ia wujud di negara kita dan di dunia ini? Kita akan lihat satu persatu. Antara faktor-faktor kemunculan Islamfobia adalah kurang ilmu pengetahuan dan pendedahan tentang Islam. Islam dilihat sebagai sesuatu yang menggugat gaya hidup ganas, termasuk mempromosikan ketidakadilan terutamanya melibatkan hak-hak wanita. Fatwa daripada orang Islam bukan pakar tentang agama Islam juga menjadi salah satu pencetus kepada Islamfobia. Kejahilan atau kurang ilmu pengetahuan tentang agama Islam menyebabkan berlakunya fatwa yang salah. Seterusnya adalah disebabkan pengaruh media dan gerakan Islamfobia. Seperti kita tahu pada zaman yang sebelum moden ini, berita-berita ataupun capaian-capaian mudah untuk didapati oleh semua orang. Jadi, kebanyakan media menyebarkan bahawa Islam itu adalah membawa keganasan dan ini mempengaruhi masyarakat dunia. Tanpa kita sedar, terdapat juga syarikat yang sanggup membayar sebanyak USD 42 juta untuk menanamkan ketakutan dan kebencian kepada Muslim di Amerika Syarikat. Ini adalah antara perbuatan yang menyemarakkan lagi Islamfobia ini menjadi ketakutan kepada warga dunia. Seterusnya iaitu peristiwa 11 September 2001, iaitu serangan ke atas Menara Pusat Perdagangan New York merupakan pencetus dan kemuncak kepada Islamfobia. Serangan tersebut mempunyai 4 siri serangan berani mati yang teratur oleh pihak pengganas ke atas Amerika Syarikat.
Bilangan korban melebihi 6,000 orang mangsa dan kesemua 19 pengganas telah dikenal pasti terkorban dalam serangan. Pada 27 September 2001, Kerajaan Amerika Syarikat mendapati bahawa Al-Qaeda pimpinan Osama bin Laden bertanggungjawab ke atas serangan ini. Satu kesan yang tidak boleh disangkal lagi yang timbul akibat peristiwa 11 September ini ialah Islam dikaitkan dengan keganasan. Yang terakhir iaitu pengaruh golongan fundamentalis. Fundamentalis adalah ketaksupan dan kefanatik yang mengaitkan ajaran Islam dengan memandang dari sudut keterlaluan dan melampau. Dalam konteks ini, golongan ini menjadikan agama sebagai benteng merupakan salah satu bentuk penyelewengan dan menjatuhkan imej Islam yang suci dan murni. Contohnya, Al-Ma'unah. Kumpulan ini mengejutkan negara apabila mereka merampas lebih 100 senjata di pangkalan Hulu Gerik, Perak. Kumpulan Militan Malaysia KMM telah dikenal pasti turut terlibat dalam pelbagai kegiatan militan serta keganasan sejak 2001. 16 kumpulan militan ini telah memilih untuk menggulingkan kerajaan Malaysia bagi menubuhkan sebuah negara Islam yang terdiri daripada Malaysia, Indonesia dan Selatan Filipina. Sosioekonomi, individu dan juga masyarakat. Ayo kita lihat. Antara kesan Islamfobia kepada Malaysia adalah kepada sosioekonomi Malaysia. Islamfobia memberikan kesan pembangunan sosioekonomi. Seperti kita sedia maklum bahawa sosioekonomi merupakan hubungan antara aktiviti ekonomi dengan kehidupan sosial. Kesan Islamfobia dari aspek sosioekonomi dapat dilihat melalui sikap diskriminasi seseorang itu terhadap umat Islam. Diskriminasi itu mungkin berlaku dalam bidang pendidikan, tempat kerja, peluang pekerjaan dan sebagainya. Seterusnya, kesan Islamfobia kepada individu adalah dari segi kesihatan mental individu tersebut. Antara kesan yang memberi impak kepada individu adalah dari segi kesihatan mental mereka. Hal ini kerana mereka berasa takut untuk keluar berhadapan dengan masyarakat disebabkan oleh ancaman Islamfobia ini. Mereka akan berasa bimbang untuk melakukan aktiviti seharian mereka dan melakukan aktiviti sosial bersama masyarakat lain. Hal ini secara tidak langsung akan menjejaskan hubungan baik antara masyarakat Malaysia yang sememangnya kita tahu berbilang kaum, agama dan bangsa yang hidup bersatu padu. Yang terakhir iaitu kesan kepada masyarakat Malaysia itu sendiri, iaitu timbulnya salah faham antara masyarakat bukan Muslim kepada masyarakat Muslim. Hal ini dikatakan demikian kerana masyarakat bukan Islam terpengaruh dan mempercayai berita-berita yang tidak memiliki fakta yang sahih. Sedia maklum bahawa media ini merupakan salah satu punca berkembangnya isu Islamfobia di Malaysia. Apabila salah faham ini berlarutan, hubungan perpaduan antar kaum akan terjejas di mana tiada lagi persefahaman dan persepakatan dalam masyarakat Malaysia. Ayo bersama saya untuk saya huraikan cara-cara mengatasi masalah ini. Antara cara untuk menangani isu ini yang telah dibincangkan adalah dengan mengamalkan syariat Islam yang sebenar. Hal ini kerana jika kita mengamalkan syariat Islam yang sebenar, Islam adalah sebuah agama yang mengajar kita untuk melakukan kebaikan dan tidak bermusuhan sesama insan. Jadi jika mengamalkan syariat Islam yang sebenar, sudah pasti orang tidak salah tafsir atau salah anggap terhadap ajaran Islam yang dibawa. Selain itu, kita boleh mendekati golongan yang bukan Islam. Golongan pendakwah, kaki tangan bukan kerajaan, pemimpin maupun masyarakat perlulah mendekati golongan bukan Islam dan menunjukkan imej Islam kepada mereka. Golongan ini juga perlulah mempergiatkan lagi usaha memperjelaskan kepada masyarakat tentang bagaimana kehidupan seorang Muslim. Hal ini akan membantu golongan ini mencapai misi, visi dan objektif dakwah yang lebih proaktif. Keadaan ini akan memberi kesan yang baik buat penyebaran imej Islam itu sendiri. Di samping itu, dalam arus kemodenan kini, media massa dan teknologi maklumat haruslah kita gunakan dengan sebaik mungkin untuk menolak dakwaan masyarakat dunia tentang Islamfobia ini. Kita haruslah menggunakan medium seperti Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp dan banyak lagi untuk membuktikan dan menepis dakwaan mereka selama ini tidak benar tentang Islamfobia. Jadi, semua umat Islam haruslah memainkan peranan menggunakan media massa untuk menyampaikan kebenaran Islam yang sebenar agar tidak lagi dipandang serong oleh masyarakat dunia. Kesimpulannya,
Isu Islamfobia bukanlah satu isu yang boleh dipandang ringan. Ia adalah satu isu yang amat serius dan kita harus tangani bersama.